Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senantiasalah kamu bertaubat min kulli dhanbin ataitahu, dari segala dosa yang kamu lakukan, wa mustaghfiran fi kulli hinin minal wuzri, dan jadilah kamu senantiasa beristighfar setiap saat daripada segala dosa yang kamu lakukan. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bertuahlah kamu bila mana mendapati kitab yang kamu terima nanti banyak amalan ibadah istighfar. yakni Nabi mengucapkan tahniah kepada orang yang kalau menerima kitab nanti banyak amalan istighfar yang pahalanya dicatat di situ. Walihada dinyatakan oleh dalam hadis bahasanya baginda Rasulullah beristighfar dalam satu majlis, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu majlis duduk bersama itu 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. yakni beristighfar sebanyak 100 kali dan bertaubat 100 kali dalam satu majlis. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, beristighfarlah kamu, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Dengan demikian digalakkan seorang beristighfar setiap hari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minimum ada 100 kali istighfar. Naam. Wa kun ta'iban min kulli dhanbin, hendaklah kamu bertaubat daripada segala dosa. Di antara hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim mukmin bila mana berdosa, menunda untuk bertaubat. Perbuatan menunda bertaubat adalah bahagian daripada talbis iblis, yakni penipuan daripada iblis. Nak bertaubat, tunggu dulu, nanti kamu tergelincir lagi kepada dosa. Baik, buat saja dulu semua, nanti taubat sekaligus. Nanti taubat sekaligus. Macam mana taubat sekaligus? Di antara waswasil iblis, waswasnya syaitan dan iblis adalah at-taswif, menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Di dalam hadis dinyatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu tergelincir kepada dosa, sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Wa fil hadis dinyatakan bila mana anak Adam berdosa lalu bertaubat, aku ampunkan dosanya. Kalau dalam satu hari 70 kali dosa dilakukan dan 70 taubat dilakukan, aku terima taubatnya. yakni walaupun dalam satu hari 70 dosa dilakukan, 70 kali pun bertaubat. Setiap berdosa, bertaubat. Berdosa, bertaubat. Berdosa, bertaubat. Tetapi ketika berdosanya tu memang dia bukan plan untuk nak buat dosa, dia tergelincir kepada dosa dan bertaubatnya sungguh-sungguh dia tak nak buat balik, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, tergelincir lagi. yakni ketika melakukan dosanya bukan disebabkan oleh karena memang merancang untuk berdosa dan bertaubat, tidak, tapi karena tergelincir, karena tidak dapat mengawal kepada dirinya untuk tergelincir kepada dosa. Yang seperti ini, walaupun satu hari 70 kali pun, tetap akan diampunkan oleh Allah. Artinya, jangan putus asa daripada bertaubat kepada Allah, walaupun dalam sehari 70 kali dosa dilakukan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Yang disukai oleh Allah, tidak disukai oleh syaitan. Bermakna, yang bertaubat disukai oleh Allah. Walihada syaitan menunda-nunda orang untuk bertaubat supaya tidak tergolong daripada orang yang disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kun ta'iban min kulli dhanbin ataitahu wa mustaghfiran, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarat-syarat taubat sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi, ada 3 syarat taubat. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, meninggalkan maksiat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Ini syarat taubat. An-nadamu taubatun
rasa menyesal itu adalah taubat. Maksudnya syarat taubat adalah menyesal. Tidak sempurna taubat seseorang bila mana tidak menyesali perbuatannya, atau tidak sempurna taubat seseorang bila mana bertaubat namun merancang untuk balik lagi berdosa itu. Maka taubatnya tak terima sebab tidak memenuhi syarat. Nah, yang keempat, syarat taubat bila mana terkait dengan hak orang, maka hendaklah dia meminta halal daripada orang itu atau mengembalikan hak orang itu. Barulah taubat di sini lengkap dan sempurna. Naam. Hadza berkenaan dengan taubat. Wa kun ta'iban min kulli dhanbin ataitahu wa mustaghfiran. Dan hendaklah kamu beristighfar. yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya. Beristighfar, yakni istighfar ini ada kalanya istighfar itu adalah karena berbuat dosa, ada kalanya istighfar itu adalah untuk mengangkat darjat seseorang. Baginda Rasulullah banyak beristighfar walaupun tidak berbuat dosa. Istighfarnya adalah untuk mengangkat darjat. Hadza kedudukan istighfar. Oleh hadza dikatakan bertuahlah orang yang mendapatkan kitab yang diterimanya nanti bila mana didapati dalamnya amal ibadah istighfar yang banyak. Nah.